Liku-liku perjalanan seorang penuntut ilmu yang berawal di suatu tempat yang masyhurnya dipanggil Padang, akhirnya bermukim di kota suci Mekah, ternyata menyimpan beribu kisah di sulam luka-luka yang tidak disembuhkan. Hijrahnya tidaklah mudah kerana saja diiringi air mata seorang insan yang benar-benar berjuang memelihara hati dan martabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam nadi ilmu amalan membaca. Khadijah binti Ridwan nama diberi, berumur 17 tahun dan sedang menuntut di Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Segamat. Cintanya saya terhadap karya yang bertajuk Di Bawah Lindungan Kaabah mendorong saya untuk tampil dan mengupas mutiara-mutiara kata yang terkandung dalam karya ini. Banyak pengajaran dan nilai-nilai murni yang dapat saya kaitkan dengan realiti kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Senang hati saya untuk memperkenalkan pengarang karya Di Bawah Lindungan Kaabah ini terlebih dahulu. Karya ini dikarang oleh seorang sastrawan terkenal di Indonesia bernama Abdul Malik Karim Amrullah atau mesra dipanggil Hamka dalam dunia penulisan. Buku ini diterbitkan oleh syarikat penerbitan Publishing House Senin Berhad pada tahun 2015. Buku yang mengandungi 14 bab tanpa bilangan muka surat laksana karya-karya terdahulu ini mengisahkan tentang sebuah kisah cinta yang tidak terucap antara dua orang manusia, masing-masing hanya menyimpan cinta dalam hati. Ketika akhirnya mereka tahu itu cinta, mereka sudah terlewat. Pada awalnya, hubungan mereka tercipta atas dasar simpati seorang manusia kepada manusia yang lain. Kelebihan yang dimiliki dalam bentuk harta menjemput hati seorang saudagar untuk meringankan beban saudara seislamnya. Siapa sangka akan wujud kisah lain yang mengubah carta hidup insan yang lainnya. Putrinya yang diasuh dan ditatang bagai minyak yang penuh itu menyentuh hati seorang pemuda yang tulus dan ikhlas hatinya. Namun, agama mengajar mereka untuk terus menyimpan isi hati dan bertindak laksana akal dan fikiran yang waras. Pelbagai warkah diutus, namun latar belakang sosial, darjat dan harga diri menjadi taruhan dikala mereka ingin meneruskan niat mereka untuk mendalami lagi rasa cinta yang terbit. Perbezaan darjat antara dua manusia ini akhirnya menyebabkan hati mereka menjadi pelarian dalam kisah mereka sendiri. Isi hati yang tidak diketahui sesiapa dikala takut menjerumus diri mereka itu merantai diri mereka sehingga akhirnya salah seorang membawa diri ke kota suci Mekah. Tidak ada seutas tali pun tempat saya bergantung lain daripada tali engkau. Tidak ada satu pintu yang akan dapat saya ketuk lain dari pintu engkau, ya Allah. Tersebutlah baik-baik pemuda yang mengharapkan cinta seorang makhluk, tapi besar lagi cinta beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit renungan buat para pembaca. Apakah kita benar-benar hamba yang taat saat diuji dengan perkara-perkara duniawi seperti cinta dan harta? Sebagai insan dan hamba yang hidupnya diabdikan kepada Allah semata-mata, tak akan terbit hatta sedikit pun rasa ingin menakluki rasa cinta selain dari cinta Tuhan. Allah yang memegang hati manusia dan tiada peliknya apabila hari berganti hari, tahun berganti tahun, perasaan mereka masih sama. Allah terlebih dahulu menjemput ajal kedua insan ini dalam keadaan mereka mencintai satu sama lain kerana Tuhan semata-mata. Alangkah indah dan periknya kisah mereka sehingga menyentuh hati setiap pembaca. Serba sedikit pengajaran yang dapat disimpulkan ialah darjat dan hierarki bukanlah satu halangan dalam mencipta sesuatu hubungan, bahkan ia adalah sebuah pintu kepada sebuah hubungan yang berlandaskan keimanan dan kesyukuran atas nikmat yang diberi. Setiap insan perlulah sentiasa menghormati antara satu sama lain, di samping setiap hubungan adalah satu jalan untuk mencapai keredaannya. Kehormatan seorang wanita turut ditunjulkan dalam penulisan kali ini, di mana seorang wanita telah diletakkan dirinya sebagai satu makhluk yang tinggi maruahnya. Oleh itu, tidaklah sebarang cela harus terpalit hanya kerana rasa dan perasaan semata-mata. Demikianlah kisah yang membuka mata dan menyanyat emosi setiap pembaca. Di hurung air mata ketika membaca karya ini sudah tentu salah satu tarikan untuk terus mendalami karya Hamka kali ini. Saya menyeru agar anda di luar sana mencari masa
ruang dan peluang untuk kita merenungi tentang nikmat cinta yang dikurniakan Tuhan, kerana tidaklah semua insan sempat menikmatinya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.